صل على محمد. Alhamdulillah, insyaAllah bersama-sama kita minta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita menyambung balik kuliah kita. Maka lama juga baru ni kita berhenti sebab wabak ni lah, tak habis-habis ni wabak COVID-19 ni. Maka apa kata pun itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita orang-orang yang beriman. Insya-Allah jadi ujian bagi kita. Jadi ni alhamdulillah kita boleh mula balik dah majlis ilmu kita, insya-Allah. Semoga Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk istiqamah di dalam majlis-majlis ilmu, dan Allah Taala juga memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham. Sebagaimana yang kita ngaji hari itu, lama orang ngaji belaka dah. Maka dengan ilmu menghasilkan iman kita. Nampak? Tanpa ilmu dia tidak menghasilkan iman. Maka iman inilah menghasilkan amal kita, yakni amal soleh. Itu dia. Maka majlis-majlis ilmu ni kita sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Kita orang beriman ni tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Sebab bila kurang je majlis ilmu, iman kita ada tu tak banyak dah. Dia akan berkurangan. Hal ni bahayanya putus daripada majlis ilmu. Ni tu. Jadi majlis ilmu ni menambahkan keimanan kita kepada Allah. Maka dengan kekuatan iman ni lah kita mampu beramal soleh. Itu dia. Sebab Nabi mari kepada kita, memberi beritahu kepada kita berita gembira kepada kita. Apa berita gembira tu? Yakni syurga yang menanti kita selepas mati lagi. Jadi berita gembira yang dibawa oleh Nabi itu apa dia? Yakni iman, amal soleh. Sebagaimana orang baca belaka surah Al-Baqarah ayat 25 kan, wabasyiril ladzina amanu. Tu Muhammad memberitahu kepada manusia ni berita gembira. Nampak? Maka berita gembira tu bukan dapat BPA dah. Nampak lagi? Bukan boleh projek besar dah. Maka berita gembira untuk manusia ni adalah wabasyiril ladzina amanu. Itu dia. Itulah berita gembira yang Allah Ta'ala suruh Nabi kita beritahu kepada manusia, yakni iman. Nampak? Maka ni lah. Maka untuk menghasilkan iman tadi perlu kepada ilmu. Walaupun kita diuji dengan ditutup, tidak dibenarkan majlis-majlis ilmu, tapi kita masih meneruskan majlis-majlis ilmu tu dengan cara-cara kita lah. Jangan bila masjid tak nak majlis ilmu, kita butuh tu Allahumma salli ala Muhammad. Rugi. Kan kita kenal ustaz-ustaz kita. Di masjid tak boleh mari. Kira mana-mana rumah dia ke, tak kira lah. Ataupun kita pergi rumah saya kita orang ngaji lebih faham pada kita dah. Ni dah surah tutup terus kita. Jadi dak cerdik lagu tu. Nampak? Dak cerdik. Jadi tempat kita mengambil ilmu tak ada. Jadi kita kena cari kat lain lah. Begitu juga. Macam kita kehabisan bekalan makanan contoh. Kita pergi tempat kita ambil biasa beras, gula, ada belaka, tak kedai tu tutup. Kita pergi dak kedai lain. Kita pergi pula kat lain. Mana lagi? Kita pergi kedai ucik-ucik biasa, kita pergi Maidin tutup. Kita cari kedai kecil-kecil pula. Sebab kita perlu pada makanan. Begitu juga bak rohani.
masjid tutup, tak ada dah sumber ilmu, kita pergilah kat lain. Nah, sebab kita perlu pada ilmu tu. Maka dengan ilmu ni menambahkan keyakinan kita. Sebab tu kalau kita suka muhasabah diri, dak kita ni dulu 5 bulan dah kita berhenti majlis ilmu, kita teracik iman kita. Makin kuat ke makin lemah. Nah. Maka di sini kita kena sedar. Maka alhamdulillah lah, kita diberi keizinan balik lah memulakan program-program lah kuliah kita. Alhamdulillah. Jika ditakdirkan kayak gini, kena stop pula ke, kita kena teruskan dah majlis-majlis ilmu. Teruskan dengan apa cara sekalipun. Nampak? Itu dia. Jangan kita sunyi daripada majlis-majlis ilmu. Rugi kita. 5 bulan tu bukan masa yang singkat. Panjang masa tu. Hampir setengah tahun. Kalau kita kekal dalam majlis ilmu, banyak ilmu dah kita boleh. Itu dia. Maka kita kena sedarlah. Okey. InsyaAllah kita sambung balik kuliah kita. Jadi kitab yang kita baca itu kitab mana? Kitab penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Dah kita ulang sikit balik hak dulu. Kitab penawar bagi hati ni maksud dia apa? Dah hati-hati kita ni dia ada penyakit. Hati kita ni dia ada penyakit, maka perlu pada penawar. Perlu pada penawar. Maka kitab ni lah yang menjadi penawar bagi hati yang sakit tadi. Maka bila orang tu hati dia sakit, maka dia perlu pada kitab ni. Walaupun kitab kita nampak kecil je, tapi kita perlu pada kitab ni. Sebab apa aku perlu pada kitab ni? Sebab kitab ni penawar bagi sakit aku ni, sakit hati aku ni. Dia gitu. Okey. Maka penawar bagi hati. Jadi penyakit hati ni tak ada lah penyakit yang payah nak hilang, nak ubat tanpa orang yang bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dia, untuk merawat hati dia. Maka orang ni lah orang yang akan berjaya memulihkan hati dia. Kekotoran yang berlaku pada zahir kita tengok mudah je. Dak kena cat tangan, kita hidung ngecat, kena cat tangan, ambil petrol, hilang lalu. Mana lagi? Baju anak, baju sekolah anak kita kotor. Dak kita berkelorok, hilang lalu. Nama lagi? Tapi penyakit hati ni, Allahumma salli ala Muhammad, begitu sukar. Kecuali orang yang betul-betul mendapat penawar dia dan dia guna betul-betul penawar tu dengan istiqamah, insya-Allah maka hati dia akan kembali sihat. Sebagaimana doa kita, wa'afini. Wa'afini. Tu kita sebut dalam sembahyang, kita sentiasa kata wa'afini ya Allah, sihatkanlah hati aku ya Allah. Apa lagi? Maka kitab yang kita nak mengaji ni untuk merawat hati kita. Jadi sebelum kita pergi, sedikit nasihat daripada hamba untuk diri hamba juga dan untuk kita semua. Setelah kita tahu, setelah kita ngaji kitab kita ni, minta tolong kita beramalkan apa yang kita tahu ni. InsyaAllah kita akan merasa, akan dapat merasakan hasil dia. Jadi kalau kita ngaji kitab penawar bagi hati, tapi kita tidak mengamalkan isi kandungan yang ada dalam ni, tidak dapat hasil dia. Maka bila kita dapat penawar, kita guna tadi. Macam orang dulu dak wi penawar balik kita asuh lalu di batu cana asuh lama lalu. Jadi kitab kita ni gitu juga. Topik pada sliding lagi amal lalu. Contoh kita berhenti baru ni bab mata. Ya tak? Bab mata kan? Okey. Maka bila kita tahu topik sliding lagi, kita amal lalu. Mata kita tu kita mengamalkan selalu, beramal lalu. Insya-Allah. Tu. Okey. Maka kitab tasawuf ni dipanggil tasawuf. Zaman kita panggil tasawuf.
Maka kitab Panawa bagi hati ni bagi kitab tasawuf yang fardu ain kepada tiap-tiap individu Islam yang perlu belajar. Wajib aini, wajib syarak ke atas kita mempelajari ilmu tasawuf. Itu dia. Bukan fardu kifayah, ni fardu ain. Maka wajib dah dapat hidup. Macam gitu. Okey. Habis. Jadi insya-Allah kita sambung. Kita masih dalam bab yang pertama, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Itu dia. Maka fasal yang pertama pada menyatakan mata. Itu. Jadi insya-Allah kita sambung firman Allah Subhanahu wa taala. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan kianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Maka Allah Ta'ala repok kita. Ni bagi ayat repok lah. Allah Ta'ala repok kita. Aku tahu matamu warna apa, aku tahu belaka. Mudah sorbong aku. Tu. Sebab tu orang beriman bila dia baca ayat ni takut dia. Oi, Allah Ta'ala tahu mata aku warna apa pun. Jebol lalu dia. Nampak tak ni? Tu orang yang ada iman. Tu kata khabar berita gembira tadi. Nampak? Bila orang iman baca dia kalam Allah, dia akan rasa dia ni. Nampak? Selama ni dia pernah jumpa, dia tak pernah tahu, Allah Ta'ala tahu mata dia tengok kenapa. Maka bila dia baca peringatan daripada Allah, Allah Ta'ala tahu. Sudah lah. Dah, macam kita kan, kita buat napa-napa kita budak dulu. Lah orang beritahu kita, mu tahu bau ni mu pergi mandi sungai. Debol kita. Debol lalu. Sebab mak kita tahu kita pergi mandi sungai. Hari tu. Begitu kat kita ini. Jadi kalau hati kita ada iman, kita baca ayat ni takut. Allah tak tahu, Allah tahu mataku. Ni orang iman. Di sini dah kalau kita ngaji ilmu tasawuf dipanggil ilmu muhasabah diri, maka kita boleh cek dulu dah. Bila kita baca ayat tadi, debok itu. Bila kita tahu, tak nak tahu apa yang mata kita buat. Jadi kalau tak berasa benda, maksudnya iman kita masih tipis. Allahumma salli ala Muhammad. Maka peringatan itu berguna bagi orang-orang yang ada iman. Orang yang tak ada iman ni dengar saja je. Betul tak ni? Macam kita royak budak-budak tu tepi jalan kedai kopi, kita kata mu kena pergi ngaji ilmu fardu ain. Dah, bila budak ngaji ilmu fardu ain mu dosa masuk neraka. Dia ada reti je. Nampak? Sebab dia tak ada iman. Dia tak rasa benda pun. Dah. Peringatan demi peringatan yang kita beri. Tapi cakap apa kau orang beriman? Faham lagi? Maka dia akan rasa takut, jebol. Tu orang yang ada iman. Maka iman ni lah. Tu. Maka di sini perlu kita sedar. Kita ngaji ilmu tasawuf ni, kita kena banyak muhasabah diri kita. Bila kita baca ayat Allah, ayat yang kita baca tadi, kalau kita dah rasa debar, masalah. Hati kita masih bermasalah. Keyakinan kita kepada Allah masih tipis. Sebab dah takut sikit apa. Maka inilah kajian-kajian daripada ulama-ulama kita yang berlakunya pada akhir zaman ni. Inilah sebab manusia akhir zaman dia tidak tahu tentang ilmu tasawuf. Hati mereka mati dengan Allah. Dia alim, ilmu banyak, tapi tasawuf tak ada. Inilah penyakit umat akhir zaman. Tak ada rasa gugu tak ada. Tak ada rasa gugu tak ada. Inilah terutamanya zaman kita hari ni. Kita dikecam.
Dah ilmu tasawuf dikejam, dikurafatkan, dibid'ahkan. Kenapa? Makinnya racun-racun Yahudi dan Nasara. Bila orang Islam tidak ada keyakinan dengan Allah, masa itulah kita menghancurkan mereka. Sebab pertolongan bagi mereka tidak ada lagi. Apa? Maka set tasawuf dah hati yang bergantung kepada Allah. Hati yang penuh yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang takut dengan ancaman-ancaman Allah. Mendengar kalam Allah, hati mereka bergetar. Ini orang beriman. Ini orang yang ada tasawuf. Nampak? Ini yang kita nak sedar. Maka muhasabahlah diri kita. Kita muhasabah. Bila kita baca ayat Allah, Allah Ta'ala kata, aku tahu. Kenapa mu tengok? Mu jeling benda, mu hitam benda, aku tahu. Jadi bila kita ada iman, Allahumma salli ala Muhammad, istighfar kita. Ya Allah, tadi ya Allah aku tengok awak ya Allah, lebih kurang 3 minit kau. Nah, masa nak beli nasi dagang batunan, apa lagi? Rupanya mu tahu. Istighfar kita, takut kita kepada Allah. Nampak? Inilah biar kita sedar. Okey, maka ini perlu pada ilmu tasawuf lah. Hati tu. Nampak? Perlu. Jangan ada ngaji ilmu tasawuf. Jangan ngaji ilmu fiqh dengan ilmu akidah saja, kena ngaji ilmu tasawuf. Itu pentingnya. Kita ngaji ilmu akidah. Apa nak tanya orang bagus tuan muda? Ilmu akidah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya kita kata Allah. Betul tak tidak ni? Betul lah, sebab kita ngaji sifat 20. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman. Tetapi hati kita tak merasai bahawa Allah yang memberi. Sebab itu kita tak syukur dengan Allah. Maka untuk menyedari itulah perlu pada ilmu hati, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang mengajar kita merasai murahnya Allah. Kita ngaji sifat basar, ilmu akidah. Semua kita yakin Allah yang melihat segala-galanya. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala mendengar, maha melihat segala-galanya. Tetapi kita tidak merasai bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Sebab ilmu tasawuf kita tak ngaji. Maka ilmu tasawuf, ilmu merawat hati kita yang terhijab sehingga terbuka, sehingga kasyaf. Kita berdapat melihat akan sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, murahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang hati yang bersih, dia sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah kita tidak mampu untuk buat apa-apa. Nampak? Sebagaimana kita ngaji ilmu akidah. Inilah pentingnya ilmu tasawuf. Sungguh-sungguh belajar ilmu tasawuf ni, ilmu sungguh-sungguh kena belajar. Cuci hati sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapat menikmati kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini perlu pada ilmu tasawuf. Baru orang beriman akan hebat. Maka dia kata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Allahumma salli ala Muhammad. Mata kita dilarang oleh Allah Ta'ala tengok yang haram. Tengok perempuan, aurat-aurat perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana yang kita ngaji dah hari itu. Tapi kita masih tengok lagi. Warna dunia hari ini, kita pergi mana pun orang puang dok tutup aurat. Betul tak tidak ni? Cukup payah. Cukup payah kita nak jaga ini. Tak boleh pergi beli beras, takut anak bini lapar. Apa lagi? Pergi beli beras, hok jual beras tu pun punggung bulat. Faham? Tak boleh tengok, nak tengok.
Sebab tak tengok rugi. Betul tak? Ya tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Itu fitnah. Zaman kita ni lah zaman fitnah merata-rata. Allahumma salli ala Muhammad. Fitnah dengan isteri-isteri kita, fitnah dengan anak-anak kita, fitnah dengan jiran tetangga kita, fitnah dengan harta benda kita. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah ketakutan bagi kita. Takut kita. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita nak sedar. Maka kita orang yakin dengan Allah, kita kena jaga mata kita. Kita keluar tu kerana hajat. Inilah zaman kita keluar pada rumah kerana hajat, bukan untuk suka-suka. Sebab fitnah merata-rata. Tak ada masa kita nak melancong. Nak window shopping. Tak ada masa. Sebab fitnah di merata-rata. Aku keluar ni kerana hajat. Nak beli beras, nak beli gula. Takut anak aku lapar. Bukan window shopping. Kita ke window shopping. Semua hak jual talipung, hak jual kasut, jual kain, jual kuih, semua nak tutup aurat. Betul atau tidak ni? Maka inilah penyakit hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tak payah pergi. Ini perlu banyak mujahadah, perjuangan untuk menentang nafsu kita. Siapa tak suka keluar? Betul tak? Tengok kita dibenarkan rentas daerah. Dah, pulau-pulau Peranginang dibuka. Berduyung-duyung manusia lagi. Betul tak tidak ni? Ini zaman fitnah. Sebab tu kita minta kita ni termasuk di dalam qalilan ma tashkurun. Teramat sedikit yang bersyukur kepada Allah. Biar kita masuk dalam hal sikit. Syukur ni apa Ustaz? Kita mengaji dah baru ni. Sebelum kita berhenti, yakni kita menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau aku window shopping, fitnah terlalu banyak. Aku tak pergi. Aku tak pergi. Walaupun manusia berduyung-duyung pergi, aku tak pergi. Sebab apa budak lagi? Sebab aku yakin Allah mengetahui akan segala mata yang khianat. Betul atau tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Inilah yang perlu kita sedar. Kita perlu mengamalkan apa yang kita tahu. Apa pun dah sebut semua dalam kuliah-kuliah sebelum berhenti hari itu. Ad-din wal amal. 2 bulan sebelum kita berhenti bulan puasa. Apa nasihat bangun tuan muda ni? Apa sebelum itu? Nah, kita belum berhenti. Last kita baca sini. Ad-din wal amal. Agama ni amal. Maka amal tu wa amilus salihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Apa? Ini khabar berita gembira daripada Allah. Orang yang yakin, maka dia beramal saleh. Dia taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan yang diharamkan oleh Allah. Sebab apa dia tinggal? Sebab janji Allah syurga untuk kita. Anna lahum jannatin. Sesungguhnya bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, jannah. Inilah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita nak beriman, kita yakin dengan janji Allah. Sebab tu kita jawab bang. Lepas bayang sok, kita akan sambung jawapan kita dengan innaka hamidum majid. Bukan dia. Dia doa innaka hamidum majid. Itu tasyahud tu. Apa dia? Semayang so je kita jaga. Semayang lain kita tak aja. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janjinya.
Maka aku tahan mata aku daripada melihat haram, sebab aku yakin Allah janji syurga bagi aku. Betul atau tidak? Walaupun manusia keluar mereka, aku tak keluar, sebab aku yakin janji Allah. Ini perlu pada iman kita. Maka hati yang bersih saja membuahkan iman yang kuat, iman yang mantap. Maka ini perlu pada ilmu tasawuf, proses pembersihan jiwa untuk mengangkat iman kita daripada ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita perlu pada ilmu tasawuf untuk pertingkatkan iman kita. Baru kita akan jadi orang Islam yang hebat. Nampak? Bukan orang Islam yang lemah, bukan orang Islam yang ditindas, orang Islam yang mengikut petunjuk orang kafir. Tak, sebab kita ada iman. Maka inilah kita nak sedar. Okey. Dan mengetahui ia Allah. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyikan oleh segala hati. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu orang beriman, dia nak kata tu mesti menepati dengan hati dia. Dia nak kata hak dak menepati dengan hati. Nampak? Oh, comel mu syakir. Dia nak kata comel syakir tu, hati dia benar comel sungguh. Bukan nak buat sedap orang dah. Sebab Allah tahu hati aku. Aku puji Syakir ni puji kerana dia, kerana Allah ke kerana nak pong Syakir? Faham lagi? Aku dengar Syakir beli bonus 18,500. Faham lagi? Aku pong-pong lagi. Nampak dah paling kau letak lemau. Faham lagi? Maka jangan. Allah Ta'ala tahu hati kita. Nampak? Yang sembunyi dalam hati kita. Sebab tu orang beriman dia betul semua. Zahir dan batin dia betul. Betul semua. Gitu. Hak dalam hati. Ini penting. Sebab tu dalam dia panggil iman. Orang yang beriman ni wa amilus solih. Dia akan beramal soleh. Sebab tu dia sebut illal ladzina amanu. Dah sama. Beriman amal soleh. Beriman amal soleh. Maka orang beriman dia beramal soleh. Iman ni dia yakin dengan Allah. Nampak? Dia mengaku sungguh ketuhanan Allah dan kehambaan diri dia. Maka dia beramal soleh. Amal ni dia tinggal yang dilarang, buat yang disuruh. Maka tu. Tak ada istilah kata aku luar judo dalam molek. Tak ada. Hak tu kagum. Tak ada. Aku luar judo dalam comel. Tak ada. Dia dalam comel, luar jadi comel. Dia kalau dalam uduh, dia tupi uduh luar. Betul tak ni? Tu dia. Ni tak nak pergi. Memang dia kelakuan dia begitu. Maka Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Manusia memang tak tahu hati kita. Puji Syakir bagus, mula Syakir sahabat aku dulu kini and selamanya. Tahu. Tapi dalam Allah Ta'ala tahu. Mu kata tu betul tak dengan hatimu. Orang beriman cukup takut. Cukup takut sebab dia yakin Allah mengetahui akan segala isi hati kita. Apa yang ada dalam hati kita tidak ada terlindung dari pengetahuan Allah. Allah Ta'ala maha melihat segala isi hati kita. Allah Ta'ala tak pernah cegah tangga dengan kita. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala tetap berada walau di mana kamu berada. Allah Ta'ala melihatmu. Allah Ta'ala mendengar setiap gerak kereta hatimu. Nampak? Tak boleh lepas kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Jaga hati kita. Kalau kita puji tu laki kita comel, dia comel. Nampak lagi. Ni orang puan ni kalau dia puji tu laki comel, padahal tu laki tu selepang. Berasa hati tu laki. Tu laki tu datang ada ni nak dia. Nak ajak naik jabatan angkat ni. Tu laki dah kan tak tahu. Macam kita tak tahu, kita tengok cermin. Muka kita comel ke utuh. Amitabh Bachchan ke Shah Rukh Khan ke Salman Khan ke apa lagi? Allah, kita kenal dah kita. Apa dah kisahnya kata, tak semuji comel pun tak apa. Dah apa tahu dah apa utuh. Apa lagi? Aku nak perangai dia comel. Apa lagi? Cukup bahagia lalu munam dah kuilah ke kalau perangai comel. Tu tak? Ni tak dapat gaji. Ni PPR masuk
28 ribu dah. Masa tu ibu cik faham lagi. Apa? Dah nak makan toya ikan kepala berat. Okey. Maka Allah Ta'ala tahu segala isi hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi kita orang awam ni, kita orang muda je. Dah tahu. Tapi bagi orang yang salik, orang yang hatinya hidup, Allahumma salli ala Muhammad, dia sentiasa di dalam perhatian Allah. Sebab tu kita tengok dia terketik-terening. Orang tua kata, lah mak arwah mak kata, lah dia kata terketik-terening. Terketik-terening ni cakap orang tua lama. Rana Syakir terketik-terening, cemkah bawah aku. Membudak aku dia, budak reti bahasa lama, bahasa ibundaku. Faham lagi? Terketik-terening. Allahumma salli ala Muhammad. Hasil daripada ma'rifatullah, hasil daripada orang kenal Allah ni, terketik-terening. Dia panggil lahir akhlak yang baik. Akhlak tu indah. Tu dia panggil terketik-terening. Ni kita ada terketik-terening dah. Orang ni payah nak jumpa Syakir. Betul tak? Orang muda dengan orang tua ada. Nak lalu belakang orang tua bakal lalu gitu. Nak ambil garpu. Makan mi kedai kan? Ayah haji sudu dulu ayah haji dia ambil gitu. Ayah haji tu faham ni. Faham? Ni tak ada akhlak. Tak percaya mai pergi kedai. Ikut apa? Boleh tengok lalu. Dulu dah. Cik tak sebelum tak lalu nak ambil sudu se. Pakcik tu lah ambil. Betul tak? Ni berau. Apa lagi? Tak ada. Itulah benda dia. Kalau kita tengok hari ni berlaku, dipanggil tak ada akhlak. Maka ni kita nak pada ilmu akhlak. Ilmu tasawuf ni dipanggil ilmu akhlak. Akhlak. Ilmu akhlak. Ilmu adab. Dia boleh panggil belaka. Kita sekolah tu dipanggil nama tata rakyat ke benda. Coba molek-molek tu. Lalu depan orang tua. Tu ialah dipanggil akhlak. Itulah yang payah hari ni. Sebab apa jadi payah? Sebab ilmu tasawuf ditinggalkan. Apatah lagi kita nak pergi pada kitab-kitab yang besar-besar lagi. Hak kecil-kecil pun orang tinggal je. Nak pergi ke hikam. Allahumma salli ala Muhammad. Beraluh lagi tu. Nak proses biar comel sungguh. Nak turas. Kalau kita ke air keruh, kita belajar sains penurasan. Kenapa? Nak ambil air yang jernih, perlu ditapis. Apa lagi? Proses dia. Maka ni lah hikam. Bagi salik, nak proses, nak suatu bit jernih sungguh. Baik sungguh, bagus sungguh. Baru kata, Allah indahnya Islam, comelnya Islam, bagusnya Islam. Nak boleh orang kata begitu. Bila tengok Islam, indahnya akhlak orang Islam. Nampak? Nak cari itu hari ni. Nak cari itu. Kita nak kembalikan balik zaman kegemilangan akhlak yang dipamerkan oleh sahabat-sahabat. Nampak? Kita nak tu hari ni. Dari segi kebersihan, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada pada diri orang Islam. Jepung. Mari di Malaysia ni kutip siapa-siapa. Kalau kita tak. Kita lepas-lepas tengok bola, tengok apa tahu itu siapa. Orang Jepung kutip. Malu kita. Negara kita. Itu. Sedangkan agama Islam, agama yang pentingkan kebersihan. Betul? Inilah lemahnya kita hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni bukan ilmu pelik. Ilmu dia ilmu akhlak. Ilmu nak jadi terketik-terening, itu ilmu tasawuf. Kita nak faham situ. Okey. Maka ilmu nak jaga sungguh hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu tasawuf. Bukan setakat dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah.
Bila sebut makhluk-makhluk Allah, sama ada binatang-binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, manusia ke, itu semua makhluk Allah. Maka orang yang ada tasawuf dengan makhluk Allah pun comel. Dia gitu. Dia tak pernah letak pun kucing. Kucing mari naik atas meja nak makan, dia tak letak pun. Nampak? Ya ambil makanan orang lagi, letak pun dengan dia. Faham lagi? Ya gitu. Itu tasawuf. Dia baik dengan binatang, apatah lagi dengan manusia. Betul? Ini ilmu tasawuf. Tasawuf 10-20. Sekejap dah. Dekat dah nak mati. Amboi. Muslimat dah tahu kan. Lambat ke dekat nak mati? Tanya ke ni. Nak balik ni. Kau dekat dah kita. Betul? Macam rakyat semua lah. Ada orang cerita kamu mari dulu, ada satu kampung tu ki kata mati je sampai balohannya. Berat sensitif dah balohannya. Orang kampung kita dekat nak mati dah. Dak marah kau muncul menyedorkan dia sampai baloh. Mun nak cakap gitu buat mati-mati. Oh dah ulih bahaya sampai baloh nak kacau. Malam mari dulu. Orang kita gambar Allah betul beratnya. Kita bila kabur bak mati, ini peringatan daripada Allah untuk kita bahawa kita ni mati. Kita akan tinggalkan segala-galanya. Baru masa PKP pun ni nak cerita ni sebab nak balik dah ni, tak mau sambung dah. Kau sambung ayat tu pula hantar tu sabda Nabi tu. Mungkin pukul 12.30 itu berhenti. Jadi ni hamba gini orang kau terbit cerita nak balik tu. Tapi orang ni muka demo kita sekejap dah apa dah, padang dah. Kita panah minggu depan pula. Ni kita slow-slow dulu. Hamba cukup terasa pada waktu lepas maghrib rumah hamba lah. Hamba tubik lampu rumah hamba. Hamba tengok Facebook, takut ada live orang tahu dah kita dah buat live tu. Apa? Tengok. Ada satu gambar tu. Dia tulis atas tu, perhatikan gambar yang terakhir dalam Facebook. Saya dah tengok. Dia kata perhatikan gambar yang terakhir. Bisa tajuk je. Apa pun saya tengok selesai gambar dia. Allah. Mah tahu mah mana? Mah jokong. Macam kita pergi pasar raya Maidin, atas gerak tu mah lah ke? Allah mata kayunya. Mah lagi. Lepas tu gambar yang kedua, permata. Tahu permata? Kenal mata tau. Kalau kita boleh buat cicing Zamrud Colombia suti gelepor. Zamrud Colombia buat cicing, gelepor hanya suka. Jalan gini ya. Mana ni? Ni buat apa ingat? Tak. Tangga nak naik rumah dia, kita buat pasal santai dia. Dia duduk dengan mata belaka. Tangga nak naik rumah atas. Mereka dalam bumi mata belaka. Mata kayu ni. Nampak? Lepas tu dia tunjuk kereta. Kereta kademah. Kala tu gold. Kereta mewah. Banyak hotel mah. Dia kapal terbang. Dah jet peribadi. Kapal perak, kapal laut. Harta. Amat Allah kayanya. Ambil cakap seorang ni. Terus cacang. Ambil dah duduk pun terus cacang. Kayanya yang ni. Lagi. Pasti tunjuk pitih pula. Pitih berkuning-kuning. Tak tahulah banyaknya pitih. Ya Allah. Lepas tu dia tunjuk bilik dalam bilik dia. Katil semua color gold belaka. Luas sejik ni ada ni. Bilik. Dengan sofanya, katilnya mah belaka ni. Allah SWT. Apa jadi ralik dah ni. Ralik tengok kaya dok sini ada gambar yang terakhir tu. Dok mikir dok tu. Belek. Lalah gambar yang terakhir. Batu Nesang dulu. Baca pun baca. Seorang jutawan Arab Saudi iaitu mati. Ini yang ditinggalkan. Gambar terakhir tu. Kau kata hantu semua ni. Lalah batu Nesang macam aku buat. 2T. Inilah kata, apabila kematian datang,
harta banyak dak guna sekepeng dah, batu nesang je 2 T. Nampak lagi 15 rial 2 T nesang. Apa lagi? Itulah kita. Maka bila jalan je waktu, bererti kematian kita makin dekat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ambillah pengajaran kepada kita, jangan duk koyalah bahawa kita akan hidup lama lagi. Dak kemungkinan dah 1 jam akan datang kita mati. Mana lagi? Maka gunalah betul-betul dah khabar gembira yang diberitahu oleh Nabi tadi. Jadi balik rumah buka suratul Baqarah ni, homework dipanggil kerja rumah untuk ambil kepada orang bangun tuan muda pada pagi ni. Yang ni balik rumah buka suratul Baqarah ayat 25. Baca. Moga-moga dapat membimbing kita, nampak, mengubah perangai kita. InsyaAllah lah. Jadi merasa panjang dulu untuk pada hari ni, dah sampai sejam pun ni kita ceramah. Tak apalah mukadimah. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita panjang umur lagi, dapat lagi kita menambah ilmu dan menambahkan amal-amal kita lagi. InsyaAllah lah. Jadi sebelum amul diri, Amun nak minta maaf banyak, lama tak jumpa ni. Minta maaf banyaklah. InsyaAllah kita pakai doa belaka supaya Allah Ta'ala beri kekuatan lebih daripada hari itu lagi kepada kita lah, untuk terus duduk dalam majlis ilmu dan mengamalkan apa yang kita tahu. InsyaAllah. Dan zaman fitnah ni, kena ingatlah kita, zaman fitnah anak bini tak dengar kata zaman ni lah. Tak kita kata A, dia kata B, C, D, E lalu lah. Zaman ni, ni lah zaman dia. Sedanglah ni zaman ni lah ni. Jadi insyaAllah kita perlu kepada ilmu dan iman lah untuk menghasilkan amal kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung pula minggu depan sabda Nabi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situlah wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.